Jangan banyak bercakap, jangan banyak beritiak, jangan banyak mengomel, jangan banyak bersembang, ataupun kita mendengar orang sembang. Sama jugalah. Itu artinya kita jaga puasa. Jangan tahan lidah. Jangan tahan lidah kita paling penting sekali puasa. Dan kita ganti dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Kalau dia panggil puasa itu bulan Ramadan. Ma'asyiral hudhur, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan. Inilah di antara yang merupakan suatu naluri yang terancam, yang sentiasa menjurus kepada kejahatan dengan banyak kaedah dan cara dan wajahnya. Dia akan kembali juga kepada hakikat, iaitu kejahatan. Ya, macam kita mari mengaji hari ini, tuan-tuan dibawa mari ke sini atas dorongan nafsu, nafsu amarah. Ya, nafsu amarah. Dia jurus kita, maka kita datang mengaji. Baguslah tu. Dia bawa kepada baik. Tapi ada, dia tak akan biar kita duduk mengaji dulu ni. Ya. Dia akan bawa kita pertama kepada kelegaan, kedua kepada bosan, ketiga paling tidak dia bagi kita lena. Itu dah. Nampak? Itu dia. Itu di antara yang masuk dalam apa yang kita nak sebutkan, yang ada dalam kandungan inna pada awal ayat ini. Ada kalimah inna, sesungguhnya. Itulah memberikan suatu pentahkikan, suatu ketentuan, suatu kepastian hakikatnya nafsu itu sendiri. Baik, maka sudah cukuplah dengan firman Allah ini menjadi peringatan kepada orang-orang yang berakal. Sesungguhnya telah sampai kepada kami cerita mengenai setengah orang-orang yang saleh. Di antara yang diambil sebagai contoh oleh Imam Ghazali, namanya dengan Ahmad bin Al-Arqam Al-Balkhi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wali Allah, seorang ulama hadis. Ya, bahwasanya beliau telah berkata, nafsuku telah mengajakku keluar berperang sabil. Itu dia, apa dia? Nafsu ajak perang sabil. Ya. Lalu aku berkata ke dalam hatiku dengan penuh hairan, subhanallah. Nafsu ni selalu suruh jahat, tapi hari ini suruh perang lah. Nampak ya? Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Aneh sekali. Sedangkan sang nafsuku ini menyuruh aku berbuat baik. Hal ini tidak boleh terjadi sama sekali. Tentu di sebalik ajakan itu ada tujuan jahatnya untuk memerangkapku dengan umpan kebaikan. Nampak? Tetapi sebenarnya nafsuku sudah merasa kesunyian, lantas dia mahu berjumpa dengan orang ramai untuk bersenang-senang dengan mereka dan supaya orang ramai mendengar tentang keberanian aku. Di sini ada unsur apa ni? Unsur riak. Nampak ya? Jadi turun pergi perang secara jamaah, turun mengikut satu kumpulan dan turun dalam keadaan secara terang-terangan. Jadi biar semua orang nampak kata aku turun perang, ya, dan aku dapat melaksanakan tujuan peperangan itu dengan diketahui oleh orang ramai. Nampak ya? Itu dia nafsu. Konon dia lama duduk sunyi sangat, lah dia tak mau sunyi-sunyi dah, dia mau terang-terang. Ya. Sebelum kita nak lanjut, kita nak faham ni, nafsu itu sendiri dia ada satu unsur, ya, satu unsur kekuatan yang kita sebut sebagai macam yang disokong, yang dibantu backup oleh syaitan.
syaitan. Dia tak akan sendiri, nafsu tu tak akan bergerak sendiri, tak akan mengarah sendiri, melainkan ada asutan, ada pengaruh di belakang dia, iaitu syaitan. Di mana kita telah kenal pada awal lagi, mana syaitan masuk dalam diri manusia, dia nak goda manusia, dia akan masuk melalui pintu hati. Pintu hati itu adalah antaranya yang menjurus kepada nafsu lah. Pintu hati itu nafsu lah. Ya, kalau tidak ada nafsu, tidak ada hati. Tidak akan ada hati kalau tidak ada nafsu. Jadi nafsu dan hati perkara yang tak boleh dipisahkan. Macam cahaya dengan lampu. Ya, nafsu dengan hati ni tuan-tuan, jantung kita seumpama lampu dengan cahaya, bukan boleh pisah. Tak boleh. Ya. Kalau pisah tak jadi lampu. Kalau pisah tak dipanggil jantung, tak dipanggil hati, tak dipanggil nafsu. Ya. Dia kena ada saling mengukuh, saling kuat membuat di antara satu, baru bergerak. Anasir-anasir yang disebut sebagai apa tadi ini, sebagai asutan, dorongan, lintasan. Nampak tak? Itu maksud dia. Jadi kita kena faham dia punya autonomi dia, perjalanan dia tu kita kena faham dulu baik. Jadi maka kata Muslim ini, sambung kita baca tadi, sebenarnya nafsu tadi ini dia nakkan tadi ini supaya orang ramai mendengar tentang keberaniannya, lalu mereka menyambutnya dengan sanjungan kebesaran, kebaikan dan penghormatan. Nampak? Itu dah namanya riya. Lantas aku berkata kepada nafsu, ni Syekh ni Ahmad bin Arkam ni dia bercakap nafsu di sini. Oh tadi yang suruh pergi perang, tapi secara terang-terangan supaya orang tahu, supaya orang dapat lihat, supaya orang dapat saksikan keberanian aku. Jadilah aku dihormati dan disanjung dan berbagai lagi lah. Orang mati, orang aku mati, orang buat tubuh lah. Tubuh aku sama. Tubuh pahlawan. Contoh lah kata. Ya. Kebaikan hormatan lantas aku berkata nafsuku, aku tidak akan turunkan kamu ke medan perang melalui tempat kediaman ramai, dan lagi tidak akan kuturun kamu diketahui oleh masyarakat umum. Aku akan pergi senyap-senyap tanpa diketahui orang ramai. Dia cakap nafsu dia sendiri. Ya. Tiba-tiba nafsuku bersetuju. Nafsu itu setuju pula. Tak apalah, hampir secara sunyi-sunyi orang tak tahu, orang sengak-sengak. Ya. Tengok. Dia punya hebat dia tu. Yang kata tetap dia ni adalah penjuruh kepada jahat. Nafsu tak pernah suruh kepada yang baik. Itu hakikat. Tiba-tiba nafsuku bersetuju menerima cadanganku, kemudian aku merasa buruk sangka terhadapnya seraya aku berkata, Allah Ta'ala adalah yang paling benar perkataannya, mustahil Allah Ta'ala berbohong firman-Nya, inna nafsa la ammaratun bisu'. Ada lagi, ya. Ada lagi kaedah dia panggil sini sebagai khannas, ya. Maka aku berkata lagi kepada nafsuku, aku akan memerangi musuh dengan keadaan tubuh terbuka tanpa memakai baju besi, supaya senang dibunuh oleh musuh. Dengan itu dapatlah menjadi orang yang pertama terbunuh mati syahid. Maka nafsuku bersetujui. Setuju? Boleh? Ya. Maka aku masih menaruh buruk sangka kepadanya. Heran juga ni, macam mana dia setuju lah. Dan seluruhnya Ahmad bin Arkam membilangkan beberapa perkara baik yang dia mahu melakukannya. Kesemuanya itu dipersetujui oleh nafsunya. Dan setiap kali nafsunya persetujui kemahuannya, beliau mencurigai tentang kejujuran nafsunya. Lalu beliau berkata, berdoa memohon petunjuk Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah akan aku peringatan dapat mengenal kejahatan yang tersembunyi dalam nafsuku. Maka sungguhnya aku menuduh buruk terhadap nafsuku, aku mencurigainya. Demi semuanya aku yakin percaya membenarkan firman-Mu. Kemudian aku telah dibukakan hijab, mendedahkan keburukan nafsuku. Aku merasa seolah dia berkata kepadaku, wahai Ahmad, kamu membunuhku setiap hari dengan halanganmu dan keingkaranmu terhadap keinginanku hingga sekian kali banyaknya, sedangkan seorang pun tidak menyadari tentang penderitaanku karena halangan dan keenggananmu mengikuti kemauanku itu. Ya. Maka sekiranya kamu berperang, nescaya aku terbunuh sekali sahaja, lalu aku terselamat terlepas daripada pembunuhan dan kongkonganmu. Dan orang ramai yang mendengar berita kematianmu, lalu mereka berkata, Ahmad telah mati syahid, dan dengan kematianmu akan menjadi kemuliaan dan sebutan nama baikku.
Sudah. Ni ada lagi lah ni, tak habis ni. Nah. Jadi apa dia buat? Dia tak pergi perang. Tahu dia tak keluar pergi perang. Nah. Mula dia apa kata nafsu kata betul hang turun pergi perang bagus. Makna kata apa yang aku cadang semua hang tak setuju. Apa yang hang syorkan semua terpaksa aku kena ikut. Maka tu hang turun pergi perang, bila hang mati maka habislah tugas dan juga rujukan rayuan aku telah selesai. Jadi ketika itu orang akan mula memuja-mujimu lah. Orang kata kamu mati syahid dan bagai-bagai. Nampak? Dia masih sebut lagi. Ya. Kemudian berkata Ahmad mencari, lalu aku duduk saja pada tahun itu tidak keluar perang. Habis. Batai habis rancangan jahat nafsu. Nampak ya? Tak ada ala bunyi, riak apa semua tak timbul lah. Dia tak pergi perang. Tengok, boleh faham jawab dan boleh faham merujuk kepada ni. Jadi kalau ada kitab apa yang kita boleh baca banyak kali, kita boleh faham apa dia maksud. Beginilah kaedahnya cara nafsu kita mempengaruhi kita, walaupun dengan cara yang baik, dengan kaedah yang baik, tapi dia nafsu itu tetap menyuruh kepada yang jahat. Nafsu kok mana pun dia akan menjurus kepada kejahatan. Ya, macam tadi lah. Kalau kita khulasah balik cerita ni, ya, Syekh Ahmad tadi nak keluar pergi perang. Ya, nak keluar pergi perang, nafsu suruh dia. Nafsu kata keluar pergi perang lah. Ya, keluar pergi perang, terang-terang, biar orang semua tahu. Ya, istiharkan kepada orang-orang yang kata kamu nak perang. Nampak ya? Dia nampak. Syekh Ahmad dia nampak nafsu ni suruh aku pergi dengan adanya unsur-unsur riak, nampak. Maka dia batalkan rancangan nafsu dia tadi keluar terang. Dia katakan nafsu dia, aku akan keluar secara sulit, secara senyap-senyap tanpa diketahui orang. Di perang sengat-sengat, siapa tak tahu. Nampak tak? Nafsu setuju, tak apa habis, pergi sengat-sengat. Nampak tak? Jadi balik kepada asal tadi, bila sampai perang, hang pun sampai perang, hang mati, tak mau pakai baju besi pun tak apalah. Ikutlah perang pun. Asalkan hang mau keluar pergi perang, walaupun hang tak turun terang-terang, tapi bila hang dah mati, orang akan dapat tahu kamu mati dalam peperangan, dan orang akan mula menyanjung kamu dan menghormati kamu, memuliakan kamu, sampai kepada meninggalkan kesan kepada kematian kamu sebagai adanya binaan tubuh kau, tulis nama kau ini sebagai syahid, bagai-bagai. Nampaklah? Tengok lebih mana. Masih lagi dia nak merosakkan kita punya amalan, masih lagi nak merosakkan niat murni kita dengan masuk unsur-unsur yang kita tak sedar. Maka dengan kerana itu, Syekh Ahmad dia habis itu tidak akan lagi tak payah pergi perang. Tak payah. Tapi batal lah rancangan dia. Di nafsu punya rancangan batal. Begitulah. Maka lihatlah betapa tipu daya nafsu dan kecekannya, kecekannya. Hingga selepas mati pun dia mau melakukan riak kepada orang ramai dengan satu amalan yang tidak berlaku pun selepas kematian itu. Dan sesungguhnya benar dan eloklah apa yang dikatakan oleh penyair, ya. Tawaqqa nafsaka la ta'mana ghawailah fan nafsu akhbathu min 70 syaitanan. Jagalah nafsumu, janganlah merasa aman dengan kejahatan-kejahatannya terhadapmu, maka nafsu itu terlebih jahat daripada 70 syaitan. Jadi kita lah, dia suruh kita mengaji hari ini. Dia ditanam macam-macam lagi kita nampak. Pertama, kamu akan dapat ilmu. Bila kamu dapat ilmu, kamu akan mengatasi, ya, atas orang-orang yang jahil, nampak tak? Ya, dan kamu akan dikenali sebagai orang yang berilmu, dan orang akan sanjung kamu, nampak tak? Di mana? Dan kamu dapat mengalahkan. Dia suruh kita berdebat pula, dia suruh kita diuji orang pula macam-macam lah. Tidak lah. Ini antaranya yang dikatakan tadi ini kaedah. Jadi kita turun, masihlah kita ni apapun yang saya sebut pada awal banyak kali dah, pada setiap amalan kebaikan, jalan-jalan keagamaan, jalan yang keakhiratan ni, hendaklah kita lakukan dengan niat qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada motif lain. Tanam satu saja. Aku pergi turun pergi mengaji ni hari ni, guru nak main, aku dah pergi mengaji semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kiranya aku dapat faham menguasai ilmu, akan ku amalkan ilmu itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini paling baik. Senang kita terkawal, kita terpimpin, kita terpelihara daripada sebarang unsur-unsur riya, ujub, sum'ah. Tiga ni yang kita takut, ya. Dia adalah perosak bagi segala amal kita, ya. Nabi kata yang merosakkan kita punya amalan, ya, 3 penyakit. Dia sebut di sini ujub, al-ujubu. Rangkai dia riya dengan sum'ah. Tengah-tengah tu dia ujub. Ujub ni merasai kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia. Itu kita panggil ujub lah, ya. Kalau ilmu, dia rasa dia lebih faham, dia lebih mengetahui, dia lebih banyak belajar dan sebagainya, ya. Kalau beramal, dia lebih rajin, banyak dengan amalan-amalan sunatnya, dengan lebih baik, banyak perindahkan amalan-amalannya. Itu kita panggil apa tadi? Ujub. Ujub ni semua orang kena, tak boleh lari. Tok guru pun kena, wali-wali Allah pun kena. Jangan baik tu, ya. Sampai kepada sahabat-sahabat Nabi itu punya hebat, walaupun dia dekat dengan Rasulullah, dia pun kena ujub juga. Nampak? Dalam peperangan Hunain, ya, di mana para sahabat semua turun belakang. Semua sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat semua turun di perang. Nampak tak? Ketika dalam masa di perjalanan tadi ini, masing-masing dengan perasaan ujubnya, hari ini kita dah tetap dah menang di tangan kita bulat-bulat. Nampak? Sebab kita disertai sama-sama kita wira-wira Islam yang hebat-hebat. Maka tidak ada masalah bagi kita untuk mengatasi, ya, memenahi musuh-musuh kita. Ujub. Tuhan sebut dalam cerita Hunain, orang sebut dalam Quran, kerana di situ ada satu sifat Nabi sampai nak takut. Dia sama-sama dibalut cakap. Hari ini Umar ada, Khalid bin Walid ada, nampak ada, Talha bin Ubaidillah ada, nampak ada dia, ya. Ibnu Jarrah ada di sini. Maka tentulah kita akan dapat kemenangan dengan percuma, ya. Kita senang, Ali sendiri turun, Ali juga turun. Jadi makanya itu Rasulullah menjadi bimbang. Betul lah, Allah tunjuk pada awal-awal peperangan Hunain itu dah jadi bercampur. Tentera-tentera musuh telah menyerang lebih awal pada tempat ketika yang dia tak jangka tempat tu, dijangkakan tempat tu tidak ada apa-apa, laluan tiba-tiba musuh datang melalui laluan yang tak jangka tadi. Maka bercamuk habis, Nabi minta ampun kepada Allah, maka Allah memberi kemenangan semula kepada umat Islam. Peperangan Hunain, kita boleh baca, tengok dalam sejarah sirah, buka kisah peperangan Hunain, kita akan dapat lihat bagaimana, ya, para sahabat Nabi ini sendiri, walaupun mereka sudah sampai kepada makam, ya, pada makam yang kita tadi khawas bersama-sama Rasulullah, tetapi masih lagi mereka dapat dihantui oleh sifat perasaan ujub tadi. Na'udzubillah, ya. Riya mungkin kita boleh atasi. Kalau kita boleh jaga ujub, boleh pelihara ujub, insya-Allah tak akan berlaku riya dan sum'ah. Riya, sum'ah ni akan jadi, maknanya akan terus membiak ataupun merebak dengan adanya ujub lebih dulu berlaku pada kita. Na'udzubillah. Baik. Maka hendaklah berhati-hati terhadap hawa nafsu, ya. Kata Nabi, kata dalam syair ni, jagalah nafsumu, janganlah merasa aman kejahatan-kejahatan terhadapmu, maka nafsu itu terlebih jahat daripada 70 syaitan. Ya. Maka hendaklah anda berhati-hati terhadap hawa nafsu yang amat menipu, lagi amat menyuruh membuat kejahatan. Semoga Allah merahmati anda dan hendaklah memperkuatkan hati anda untuk melawan keinginan hawa nafsu jahat dalam semua keadaan. Pasti anda tepat, terkena jalan kebenaran dan anda selamat insya-Allah taala. Ya. Baik. Kemudian wajib anda mengekang hawa nafsu dengan kekangan takwa. Takwa, ya, kerana tiada cara lain yang berkesan untuk mengawal dan menguasainya melainkan dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ketahui bahawa di sini ada suatu asal yang amat penting, iaitu ibadat itu semuanya ada 2 bahagian. Satu bahagian iktisab, berusaha, dan bahagian ijtinab, yakni menjauhi. Ya, ada 2. Satu kita kena usaha, satu kita kena jauhi. Ada 2 bentuk amalan di sini disebutkan. Maka bahagian usaha adalah mengerjakan segala taat, dan bahagian menjauhi adalah menahan diri daripada melakukan segala maksiat dan kejahatan. Itulah yang dinamakan
takwa. Dan takwa ni dia kata mengikut kaedah ulama lah, paling mudah kita faham. Kita lakukan perkara-perkara yang agak sedikit berat bagi diri kita. Kalau boleh kan, apa-apa yang agak rasa berat yang tu kita buat. Bagus. Bangun malam sembahyang tahajud buat. Nampak? Sedekah, infak yang sunat, bukan infak yang wajib. Zakat tu wajib dah. Tak dapat tidak, kena bagi lah no. Infak sunat ni sekarang ni banyak permintaan. Mengikut Mufti Palestin. Mufti Palestin sekarang dia kata infak sabilillah, membantu rakyat Palestin adalah masuk dalam kumpulan sedekah wajib. Dia tak kata sunat dah. Nampak tak ya? Mengikut fatwa Mufti Palestin, dia kata wajib, secara wajib aini di atas tiap-tiap individu muslimat yang ada kemampuan untuk bersedekah kepada rakyat Palestin yang sedang ditimpa azab dan sengsara sekarang ni. Dia kira begitu. Bukan sunat, bukan kifayah lagi. Dia masuk dalam kumpulan fardu ain. Ini yang terkini fatwa daripada Mufti Palestin sendiri ya. Baik. Dan apa yang boleh kita ambil faham di sini, sedekah lah. Sedekah memang tak suka benda tu berat. Sembahyang tahajud berat. Ya, kita kena buat. Itu yang antaranya. Puasa sunat itu adalah berat. Ya, kadang orang boleh makan, kita puasa. Tu, elok-elok puasa orang tak makan di rumah. Nampak? Cuma nak buat aku puasa hari ni orang tak makan lagi di rumah. Tu, Ustaz, ada rumah ni saya nak hantar love kambing sikit. Allah. Special dia beli mana-mana. Saya dah beli ni on the way, dia hantar kat Ustaz. Aku puasa hari ni. Aku buka biar aku nak. Tu dia. Nampak tak? Tahan. Kita tahan kat dia apa? Dia hantar hari, kita tahu dah sifat. Saat ni buka makan. Nak kedua apa? Nampak tak? Ini di antara perkara-perkara yang berat kerana bertakwaan. Sekarang ni viral satu kaedah sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni boleh himpun ya. Sembahyang sunat duha boleh himpun dengan sembahyang sunat taubat, sunat hajat ya. Boleh tak boleh? Boleh ya. Harus. Benda tu dah lama dalam hukum dalam mazhab Syafi'i sudah ada sebut ya, dalam kitab-kitab yang muktabar sudah sebut perkara yang macam itu. Tapi ulama-ulama dulu, guru dia tak highlight perkara tu. Nampak tak? Ya. Orang penjagaan dia bekerja. Ya. Dia kita yang afdalnya, yang terbaik kita lakukan secara langsung lah ya. Kita buat sembahyang tu ikut dia punya dia punya maksudah sendiri lah. Sembahyang sunat ni ada maksudah li zatihi, maksudah ghair li zatihi, ada yang maksudah bagi diri dia sendiri, ada maksudah yang tidak ada berkait dengan diri dia sendiri. Macam sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud ya. Sembahyang sunat witir itu maksudah li zatihi dia panggil. Kemudian ada sembahyang sunat yang maksudah ghairu li zatihi, macam sembahyang sunat taubat, sunat tasbih, sunat hajat ya, sunat wudu, tahiyatul masjid itu maksudah li zatihi. Jadi dia kata sembahyang ini boleh kita gabungkan antara yang maksudah sama maksudah li zatihi atau maksudah dengan ghairu li zatihi, tapi ada yang maksudah yang li zatihi yang ada sebab, ada sebab. Contohnya sembahyang gerhana matahari bulan, dia punya kaifiat agak berbeza ya, berbeza dengan sembahyang sunat yang lain. 2 kali rukuknya, 2 kali qiyam dengan i'tidal dikala 2 kali. Nampak ya? Bagi 2 rakaat tu, 2 rakaat ada 4 rukuk ya, 4 rukuk ada 4 i'tidal. Itu bagi 2. Ini kita tak boleh gabung. Sembahyang gerhana matahari dia saja, kerana bulan dia saja. Sembahyang jenazah lagi tak boleh. Tak ada rukuk, tak ada sujud lagi. Ya. Jadi maka yang lain tu kita boleh gabunglah. Sembahyang sunat duha kita mari masjid, sembahyang sunat duha afdal sembahyang di masjid daripada sembahyang di rumah. Ya, sebab tu Nabi tak pernah sembahyang di rumah. Ditanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah pernah sembahyang sunat duha? Aisyah kata tak, Nabi tak sembahyang sunat duha. Kalau tengok hadis kita nak sembahyang sunat duha lah. Ya.
Maknanya Nabi tak buat sembahyang duha di rumah. Nabi buat di masjid, ya. Sebab waktu duha ni waktu orang kerja. Bila orang kerja, orang Islam ni semua bekerja. Dia tak duduk di rumah. Nampak tak? Maka afdalnya sembahyang tu di masjid. Jadi bila sembahyang di masjid, kita ada apa sembahyang di masjid ni? Sembahyang tahiyatul masjid. Betul tak? Boleh gabung. Lagi, kalau kita ada sembahyang sunat taubat, boleh. Kita ada sembahyang sunat hajat, boleh. Niat, aku sembahyang fardu, aku sembahyang sunat duha, ya. Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat sunat hajat, sunat sunat taubat tadi. Satu takbir masuk semua niat, sembahyang 2 rakaat dapat semua. Dapatlah dia punya hasil sembahyang sunat tu, fadilah dia tak dapat. Nampak tak? Fadilah dia hilang. Macam kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bukan tak? Sekali kita niat kita sembahyang sunat qabliyah subuh. Contohlah kita masuk qabliyah subuh, terus niat dengan tahiyatul masjid. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, memang boleh. Tapi tidak ada afdal. Maka tu ulama-ulama dulu tak faham dah ni. Bukan perkara baru tu. Ya. Dia sudah ada dalam kitab-kitab yang mu'tabar, sudah lazim, tapi tak. Cuma lagi kita highlightkan perkara ni pada sembahyang-sembahyang rawatib, sunat-sunat ratibah. Contohnya sembahyang yang ada qabliyah ba'diyah, zuhur, maghrib, isya, dia ada qabliyah ba'diyah. Asar tak ada, subuh tak ada. Subuh ada, dia ada awal, dia tak ada sebelum. Lepas tak ada, sebelum ada. Ya. Jadi makanya kalau kita highlight sikit benda ni, ya. Jadi yang ni digalakkanlah. Bukan kita digalakkan, ni memang dibagi satu jalan mudah untuk kita lakukan. Kita masuk tadi jemaah dah sembahyang zuhur. Dengan jemaah dengan imam sedang berjemaah sembahyang zuhur. Kita tak buat qabliyah lagi. Nampak kan? Tak buat qabliyah lagi. Di sini bolehlah kita jamakkan qabliyah kepada ba'diyah. Ya, masa kita sembahyang fardu jemaah tu dengan jemaah zuhur tu, kita sudah hadirkan kita punya niat, aku gabungkan sunat qabliyah kepada ba'diyah. Ya. Jadi qabliyah dia ada 4. Paling banyak lah, ba'diyah ada 4. Kalau kita cadang nak buat 8 sekaligus pun boleh. Atau kita nak buat 6, 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 6. Atau kita nak buat 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 4. Jadi dia boleh 4, dia boleh 6, dia boleh 8. Ini tak payah perlu ta'yin kepada dia punya rakaat, tak payah. Dalam sembahyang tu kita boleh sendirilah. Aku nak buat 8, aku nak buat 6, aku nak buat 2, apa nak buat 4. Ini memang ada dah. Ya, dan Batrul Badri ni ada sebut. Kita tahu kan. Jadi kenyataan dia yang ni tak apalah. Sebab dia sampai lambat, dia masuk jemaah dia jalan. Jadi tak mau kehilangan qabliyah tu. Tak mau kehilangan qabliyah tu, dia bawakan niat qabliyah tu dihimpun kepada ba'diyah. Jadi habis bagi salam sembahyang jemaah, dia buatlah nak tengok nak buat 8 ke, nak buat 6 ke, atau nak buat 4. Maka awal afdalnya ada tahiyat awal. Tahiyat awal nak buat mana? Kalau 8 tak apa, takkan buat 4 pun. Dia kena buat pada, kalau kita buat 8 rakaat, tahiyat awal pada rakaat yang ke-7. Kalau kita buat 6 rakaat, tahiyat awal pada rakaat yang ke-5. Kalau kita buat 4 rakaat, tahiyat awal pada rakaat yang ke-3. Itu jangan bagi yang kedua, nampak lu sama lu zuhur pula. Sama zuhur pula. Itu kaedah dia. Ini untuk menyelamatkan sunat qabliyah yang kita tak sempat buat. Ini boleh lah. Tak apa lah yang tu. Sama juga maghrib, sama juga isya. Isya saatnya kita sembahyang tarawih ni, kita tak buat qabliyah kan. Jangan biar saja hilang. Jangan biar hilang saja. Bawa pergi ke ba'diyah saja. Nampak tak? Tidak makruh. Dia tak makruh pun. Nampak? Dia kata harus. Dia bilang kita nak nyelamat. Ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW sendiri lah. Macam sembahyang sunat subuh itu kuat. Ada sahabat sampai-sampai Nabi sudah sembahyang jemaah subuh berjalan, dia pun sembahyang subuh terus dengan Nabi. Dah habis sembahyang subuh, dia pergi cari satu ceruk, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi kata, buat apa ni? Dia sembahyang, dia kata tadi dia tak sempat, dia sampai lambat, jadi kehilanganlah sembahyang sunat subuh tadi, serang dia buat. Nabi tak kata apa.
ya, Nabi senyum, Nabi jalan keluar. Itu menjadi satu takririyah, satu keizinan daripada Nabi. Maka dia memegang sunnah takririyah, kita boleh amalkan dia. Itu contoh orang yang ambil hilang sunat subuh tu. Dia bukan niat qada, pasti dia masih waktu subuh. Dia ambil niat qada pula. Niat sunat subuh, aku sembahyang sunat subuh kerana Allah. Memang kalau kita sembahyang sebelum pun kita tak niat qabliyah sebab tidak ada ba'diyah. Boleh faham betul lah? Dalam fiqah kita kena faham sikit lah. Yang ni tak apa lah tuan-tuan. Ya? Jadi pendek kata, bagi orang yang nak menjana ketakwaan kepada Allah, elok janganlah sembahyang begitu dengan satu niat dan semua dengan satu takbir, ya. Yang masuk semua ni buat kasih lah, bagus, ya. Kalau witir mazhab Syafi'i, kalau witir itu 3, afdal kita 2 salam. 2-1. Nampak? Nah, 2-1. Itu paling baik. Tapi berat dulu. Kalau buat 3 senanglah. Mazhab Hanafi 3 tak apa mazhab dia, kan? Ya. Kita mazhab Syafi'i 2-1. Suruh ada 2 salam. Bagi 2 salam tu agak berat sikit lah daripada buat 3, 1 salam. Dia yang berat kita buat tu, inilah yang akan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Faham boleh? Cara adalah yang kita buat benda-benda yang agak sedikit berat daripada segi pelaksanaan dia, itu lebih aula dan lebih merujuk kepada penjanaan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, ya. Kemudian wajib anda mengekang nafsu anda tadi ini dengan kita bawa ketakwaan kepada Allah. Itulah yang dinamakan takwa, semuanya bahkan menjauhi, walaupun ada 2 perkara tadi disebutkan sebagai. Oleh kerana itu, ya, muka surat 251. Oleh kerana itu berlaku 2 keadaan dalam soal ibadat. Golongan ahli ibadat peringkat permulaan, dia kata mubtadiun, dia kata, ya, mubtadiun, yang mereka itu sedang berada di peringkat pertama bersungguh-sungguh dalam ibadat, dan mereka itu sibuk menumpukan perhatian di bahagian usaha. Seluruh perhatian mereka ditumpukan untuk berpuasa di siang hari, berdiri beribadat di waktu malam, melakukan lain-lain ibadat seumpama itu. Sementara golongan ahli ibadat peringkat matang ataupun peringkat tertinggi, al-muntahun, dia kata. Muntahun ni peringkat tinggi yang mempunyai serik mata hati adalah mereka itu sibuk di bahagian menjauhi maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat batin lah. Maksiat ni apa-apa yang menyalahi ketaatan dipanggil maksiat lah, ya. Bukanlah maksiat itu semua dosa lah, ya. Bukan semua maksiat itu dosa, ya. Ya. Bila kita dosa ada maksiat, tapi maksiat belum tentu dosa. Nampak? Orang biasa buat sunat, kita dah biasa buat sunat qabliyah, ba'diyah biasa kita buat, ya. Katalah kita dah selalu buat ba'diyah maghrib, tiba-tiba satu orang kita tinggal dengan sengaja lah. Nak rasa malas, ya. Tak apa, kita buat sunat saja. Bunyi pun dia beritahu kita sunat saja, dia dah. Wah, nafsu. Selalu dia suruh kita buat sunat maghrib, satu hari dia suruh kita tinggal. Nampak tak? Dia kata pula sunat saja. Tu nampak tu. Dia jahat. Tu, kita pun tinggal. Maka mengikut dalam kaedah daripada segi kacamata tasawuf dan hikmahnya, tasawuf dan hikmahnya, maka orang ini dikira sebagai maksiat. Bukan dosa. 3 sunat itu tak dosa, tapi dikira maksiat kerana menyalahi taat. Ya, menyalahi taat. Itu ertinya menyalahi taat yang mana tidak bawa kepada dosa. Kita faham itulah, ya. Baik, sambung. Jadi golongan muntahun ni dia akan celik mata hati, sentiasa usaha menjauhkan maksiat. Ya, itulah kata Hasan Abdullah bin Abbas, kata dekat anak murid Hasan Al-Bisri. Ya, kalau kira daripada segi amalan-amalan kami kalah. Kamu punya amalan lebih banyak daripada kami. Amalan-amalan para tabi'in, ya, yang datang sesudah Rasulullah dan sahabat Nabi lain pada sahabat Nabi ini, dia punya amalan memang cukup kuat. Contoh saya dah sebut banyak kali, Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi pagi saja 4 rakaat, ya. Ali Wan Zainal Abidin bin Husain satu hari 1000 rakaat, sama ada dalam mukim atau dalam safar, ya, tetap dia akan buat 1000 rakaat. Campur habislah sunat-sunat tu, sunat ni, sunat apa semua, 1000 rakaat dengan fardu sekali. Sambung satu hari ada 1000 rakaat je, campur dengan fardu dengan sunat sekali lah, ya. Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, belah pagi saja 300 rakaat, tak masuk malam lagi, ya. Itu Harun Ar-Rasyid sebagai contoh, ya. Di mana mereka punya amalan-amalannya cukup kuat. Tapi daripada segi mengikut golongan muntahun ni menjauhi maksiat,
Menjauhi maksiat, istimewa maksiat batin. Ya, maksiat batin yang paling berat sekali hasad, dengki. Ya, yang kedua tamak, halawah, rakus. Itu paling jahat. Ya, itu dia. Jadi bila buang dua sifat ni, sifat hasad tu kita boleh buang. Ya, buang yang karat je lah. Hasad tak boleh buang, dia mari dengan kita sekali. Sifat hasad ni mari dengan kita sendiri. Dia bukan satu sifat baru lah. Ya, memang dia ada dalam diri kita dah. Ya, dia mari daripada alam tinggi. Dia sebahagian dalam, dia ada sebahagian dalam nafsu amarah. Nafsu amarah tu ada cabang, dia ada 11 cabang. Nafsu amarah tu ada 11 cabang. 11 cabang. Semuanya menjuru kejahatan. Ya, dan di antara 11 cabang tadi ini, satu daripadanya tadi ini adalah dalamnya ada sifat hasad. Tapi kalau hasad yang baik, ya, semata-mata kerana untuk kita jadi lebih sempurna. Boleh, dia ni boleh, macam apa aku tak boleh, hanya tu bagus. Itu hasad bagus. Nampak dia boleh berjaya, macam apa aku tak boleh, aku pun nak buat juga. Menyanyi dia. Ini bukan hasad yang buruk, ini hasad yang baik. Ya, jadi sebagai apa nama, dia fikir dia nak itulah. Jadi kita kena buang hasad yang jahat tu. Sifat hasad yang jahat tu kita buang. Ya, dia masuk dalam, ada doa kan dalam Quran, dalam surah Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, ya Allah, ampunkan dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang mati daripada perkara yang beriman. Nampak apa jadi itu antara kami itu? Wala taj'al fi qulubina ghillah, jangan kau jadikan di hati kami ni dengki. Nampak tak? Ghillah tu dengki. Ya, tak boleh tengok sikit orang bagus. Ya, doa ni untuk tolak dengki, tapi kita bawa dalam sembahyang mayat tak boleh. Sembahyang mayat takbir yang keempat, Rabbana qina ikhwana zaman, bawa dalam tahiyat jangan dalam Kashful Lisan juzuk yang pertama. Kashful Lisan dia ada dua jilid. Tengok juzuk yang pertama dalam bab jenazah, buka tengok. Dalam tu dia kata makruh kalau baca doa ni tak kena mana ayat. Doa ni minta dengki, jauh pada dengki. Dia ambil minta depan mayat tu buat apa? Nampak ya? Walaupun ada bunyi lah, Rabbana ighfir lana ikhwan dan sabaquna bil iman, ya ampun dosa kami, dosa saudara kami yang telah mendahului kami. Betul lah. Kerana kalau kami pernah dengki kat dia, nampak tak? Kami pernah berasa dengki, dia pada mati dah, ampunlah dosa kami. Itu maksud ayat ni. Nampak tak? Ya? Minta ampun, ya Allah ampun dosa kami dan saudara kami yang mendahului kami. Nampak tak? Kenapa? Yang ada sifat hasad tadi ni. Jadi kita minta hidung, ya, dan hindarlah kami, hati kami daripada ghillah. Ya, hasad tu, itu di antara doa yang khusus untuk nak buang hasad dengki, tuan-tuan. Duduk saja pun baca lah. Silakan masuk waktu dah. Masuk waktu dah. Lagi. Ni bunyi lain ni. Tak sampai lagi 39 saat. Jadi makanya jangan diambil sebagai satu pegangan, kita nak kena faham, tuan-tuan. Jadi balik tadi, sembahyang-sembahyang sunat yang banyak-banyak tu jangan buat betul lah. Jangan niat betul sekali lah. Buat asing-asing satu bagus. Ya. Sembahyang duha. Ulun duha ada 8. Mengikut yang masyhur daripada Imam Nawawi ada 8. Imam Ghazali kata ada 12. Ya, berikut dalam Fathul Bari, ya, pada Ibnu Hajar Asqalani dia kata ada 8 yang kuat. Imam Nawawi juga perbubuhan yang 8. Jadi maknanya kita buat 8 rakaat. 2, 4, 6, 8 cantik ya. Kalau nak banyak sangat sembahyang sunat, tunggu dia sendiri. Buat dia belum suruh kan. Sila Pak Zan. Betul. Rasulullah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa wala. Baik. Alhamdulillah sallallahu alaihi. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lah. Baik. Masih lagi 251 lah panggilan atas tu, di mana para muntahun, yakni yang punya celik mata hati,
ya, golongan ulul albab. Orang tidak matahani kita panggil golongan ulul albab. Al-Quran sinonimkan mereka sebagai orang yang cerah mata hati, ya. Sesungguhnya perhatian mereka itu ialah untuk memelihara hati mereka daripada cenderung minat selain daripada Allah Ta'ala, ya. Dan mereka itu memberi perhatian pula dan memelihara perut mereka daripada berlebihan makanan yang halal. Lagi mereka melihara lidah mereka daripada bercakap yang sia-sia. Seterusnya memelihara mata mereka daripada memandang perkara yang tidak manfaat mereka daripada pandangan itu. Masuk dalam soal paling-palingnya, mereka akan menjaga pada tingkatan lara. Bukan haram lah. Haram dah memang jauh lah. Yang lara, yang sia-sia tu dipanjang, cukup jaga sungguh, jangan jatuh dalam kancah sia-sia. Sebab Allah menekan dalam Quran, di antara mukmin yang sukses, mukmin yang berjaya, ya, qad tahqiqi, qad aflaha tu, ya. Qad tahqiqi makna kita mentahqiqkan tentang kedudukan seorang mukmin yang berjaya, yakni mereka sembahyangnya khusyuk, anil lagwi mu'ridun, anil lagwi mu'ridun. Tuhan tak kata yang haram, yang lawa, yang sia-sia dipatinggai, yang sia-sia lah, itu dia lah. Duduk lama-lama di meja makan tu sia-sia. Duduk nak? Tak habis duduk lama-lama sangat. Kalau lama di meja makan dengan tetamu tak apa. Kalau kita dengan tetamu lama di meja makan tak apa. Masa-masa itu tidak akan dituntut di akhirat. Masa yang kita guna duduk lama dengan tetamu makan berjemaah tu tidak akan dituntut di akhirat. Perbelanjaan yang kita guna untuk makan juga tidak dituntut di akhirat. Itu kelebihan bagi makan orang bersama dengan makan, bersama dengan jamaah makan. Nampak? Itu paling lebihnya, istimewa sikit buat makan ni. Dia ada hadis-hadis yang khusus, ya, yang diketengah oleh Imam Ghazali tentang kelebihan kita makan berjamaah, kita guna masa lama. Ni tetamu kita tak habis makan, kita tak boleh tunggu, kita tak boleh bangkit awal, kita kena tunggu sampai tetamu dah habis makan, dah semua dah selesai, ya. Kemudian kita akhiri dengan membaca surah Qul Huwallah, dengan surah Li'ila fi Quraisyin. Baca dua surah, ya. Habis-habis makan, kita makan beridang, makan ramai jamaah, ya. Habis-habis makan semua, baca dua surah ni. Jangan tidak lah. Surah Qul Huwallah sekali, Li'ila fi Quraisyin baca sekali surah. Kemudian baru kita bangkit. Dia punya kelebihan, ya. Ulama tahrim, habaib daripada tahrim, ya. Dia sebut suruh baca awal sebelum makan. Dalam hadis Nabi kata lepas makan. Dalam hadis Nabi, mengikut dalam hadis Rasulullah, disuruh kita baca lepas doa. Itu satu kelebihan, ya. Dan kalau makan beridang, makan yang paling baik makan tengah hari. Makan beridang ni ramai-ramai ni, makan berjemaah lah. Waktu yang paling baik ialah makan tengah hari, lunch. Betul kata. Jadi kita tamu dengan rumah kita, tak jamu makan, suruh dia main waktu makan tengah hari. Kita nak elak kalau boleh. Allah dia pandai waktu makan berapa mai. Tak betul, ya. Kalau Islam ni dia kata waktu tu lah orang nak makan semua, waktu tengah hari, kan. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau jemput Nabi makan tengah hari lah. Dia tak pernah ajak Nabi makan malam. Tak pernah ada hadis Nabi dibawa makan malam, tak ada. Habis maghrib tu tak makan lah kira. Ikut dalam budaya Islam, ya. Tidak. Kita waktu tengah hari. Bila makan tengah hari tu pula dia kata, dia ada hadis Nabi. Ya. Dia suruh titip garam sikit. Buah barang garam dalam batil, ya, mangkuk batil kecil, ya. Kita titip dengan kelingking. Ambil kelingking tu, semua pakai titip dulu. Nampak tak? Buah di lidah, kemudian baru makan tengah hari. Maka terhindar 70 bala dan penyakit. Itu dia. Hadis Nabi. Hadis Rasulullah, bukan ulama kata. Tuan-tuan boleh tengok dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya, dalam bab makan. Buka tengok. Hadis dalam bab makan, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Boleh nak? Dalam Siyarus Salikin, ya.
dalam juzuk yang kedua. InsyaAllah dia 2 jilid, 4 juzuk yang kedua. Buka tengok ada hadis tu tuan-tuan ya. Makan tengah hari lah. Jadi kalau nak ajak tetamu, ajak makan tengah hari lah. Kita pun kalau dijemput lah, kita boleh pergi. Jangan kita pergi hemoi bila seru tengah hari. Kita kena dijemput dulu. Sebab kita kena makan, kena dijemput. Bila dijemput, wajib kita kena perkenankan dia punya undangan. Nampak tak? Jadi kita faham lah, itulah sikit kita kena serah. Tempat makan tu banyak cerita boleh nak tengok kelebihan-kelebihan dalam makan tu yang disediakan oleh hadis-hadis Rasulullah yang membimbing kita, insya-Allah. Sambung. Sesungguhnya perhatian mereka ialah melihara hati mereka cenderung minat kepada selain daripada Allah. Kemuncak bagi amal ibadah kita, kemuncak bagi tauhid kita kepada Allah, tuan-tuan, 3 lah. Kita sebut banyak kali perkara ni, saya suka highlight balik perkara ni ya. Dia mesti sampai kepada 3. Apa juga kita buat amal ibadah, tauhid, amalan kita mesti sampai kepada 3. 3 sifat ni kena ada kat kita. Baru amalan kita tadi sampai kepada dia punya matlamat dia, sampai kepada dia punya tempat dia, sampai kedudukan dia. Pertama, kita kena ada sifat tawakal. Tawakal tu tak betul. Mesti duk ada sentiasa wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan kata kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan nombor 1, ini hati yang gemetar. Yang kita bila sebut nama Allah, hati gemetar. Dia ni lah ya. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Sifat tawakal kita kena kembang dalam diri kita. Banyak beramal. Itu saya sebut banyak kali juga, tuan-tuan. Beramal dengan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca yang tu banyak-banyak. Sehari-hari kalau boleh buat 1000 lah. 1000 lah. Saya pernah sebut 450 kali. Itu paling minimal lah 450. Ikut bilangan huruf dia. Bilangan huruf 450. Kita buat 1000. Lagi lebih, lagi baik, lagi banyak, lagi murni. Nampak tak? Lagi dekat dengan Allah. Dan banyak perkara akan selesai dalam kehidupan kita. Banyak perkara kita akan nampak selesai dalam kehidupan kita. Tak ada sangkut, nampak? Tak ada kelarai. Yang tak sudah, nampak tak? Semua pekat lepas habis. Itu paling penting sekali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 10 kali lengkap tasbih, tak sampai 15 minit. Habis 1000. Confirm, tidak? Tak sampai 15 minit. Yang tu baru betul. Itulah ada sebut dalam Sirajul Jalil. Kitab ni ditulis oleh Syekh Hasan Asyadili, perintis tarekah Syadiliyah. Dia yang tulis kitab tu, namanya Sirajul Jalil. Kitab tu dalam itulah dihuraikan kelebihan hasbunallahu wal wakil. Saya pasti ambil tarekah tu, kita jumpa kitab tu kita terima untuk guru tarekah tu. Jadi kita pun diasuh dengan tarekah, dengan zikir ya. La ilaha illallah memangnya lah, la ilaha illallah, dan tentulah itu nombor 1 lah ya. Yang kedua, kita ke selawat atas Nabi SAW 1000 juga sehari, 1000. Lani-lani punya keadaan patut buat 1000. Dalam duduk sibuk dan duduk kalut lah ni, patut buat 1000. Nampak? Sebab lagi banyak, lagi kalut, banyak tekanan. Nampak tak? Itu macam-macam penyakit banyak tekanan, stres. Nampak tak? Pasal kita minta dalam ketika stres ni, tekanan ni, kita kena banyak zikir, baru dia turun. Nampak? Dia akan lawan stres. Nampak ya? Ini di antara kelebihan-kelebihan zikir. Kalau keadaan akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, kita kena perbanyak lagi zikir. Tak boleh berkurang ya? Sebab kita dikapit oleh pelbagai kehidupan yang kompleks dan kehidupan-kehidupan yang banyak membawa kepada lara dan sia-sia. Lagi-lagi lah kita kena berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Baik, sambung sikit lagi. Baik. Jadi kita musannif ya, itu yang pertama tawakal. Yang kedua kita kena, yang kedua ridha. Itu dia. Nombor 2 kita kena ridha, belajar ridha. Banyak lagi tekanan-tekanan duk hari ni. Macam banyak saudara-saudara kita duk kena di Gaza tu kan ya. Dia kena ada ridha. Ya, tak ada ridha habis. Hilang dia punya kekuatan sabar,
hilang dia punya kekuatan syukur. Tak ada. Syukur nanti hilang, sabar nanti hilang kalau tak redha. Nampak tak? Itu lebihnya sikit. Kalau kita redha, sabar kita akan jadi kuat. Ya, syukur kita akan naik tinggi. Nampak tak? Tu nak. Tu dalam hadis kursi mengatakan Allah dia kata senyum. Allah senyum. Hadis tu bunyi, hadis kursi bunyi Allah senyum. Pasal apa? Orang mukmin ni bila tanya apa pun alhamdulillah. Dia dah. Dalam duk sakit herat, apa lah? Alhamdulillah. Nampak tak? Tanya lagi sekali, duduk begitulah. Nampak tak? Tu lah. Alhamdulillah mudah keluar. Mulut orang Islam yang beriman ni, dia mudah keluar. Walaupun tengah ketika dia tanya tu tengah dalam keadaan uzur, sakit, apa abang Pak Zuhur? Alhamdulillah. Jangan tanya kali kedua. Tanya kedua jadi lain lah. Tanya kali kedua, ada betulah. Duk macam tu lah. Tak nak kata apa lagi. Hak mula juga nak dengar. Maka tu Allah kata, hamba-hamba aku ni pelik. Walaupun dia dalam derita, dia tahu bahawa segala-galanya ada di bawah pentadbiran ketentuan aku. Takbir aku ada dua, ya, baik dan jahat. Betul tak? Antara dua. Takbir aku ada dua, ya, senang susah, aman damai, aman bala. Nampak tak? Sakit sihat. Itu takdir aku. Itu masuk dalam takdir yang baik jahat tu, ya. Baik jahat tu adalah takdir. Takdir tu Nabi habaq siap dah. Jaga 5 perkara sebelum mai 5 perkara. Itu takdir lah tu. Itu takdir lah tu. Maknanya Nabi menjelaskan takdir Allah yang kata qada tu, ya. Jaga baik-baik empat aman ni sebelum mai bala. Takdir. Ingat dah, jaga baik sebelum kaya jadi miskin. Takdir lah tu. Masuk dalam rukun iman yang ke-6 tu. Nampak? Kita tak baca sampai ke situ lah. Kita baca sampai ke situ. Jadi maknanya kita kena redha, tuan-tuan. Yang ketiga, mahabbah. Dah sampai 3 ni kalau dekat kita, tuan-tuan, itu hamba Allah yang bahagia. Bahagia dunia akhirat. Bahagia. Pertama, dia bertawakal kepada Allah. Apa jadi pun dia tak bergantung kepada makhluk. Sakit ke tak bergantung kepada makhluk. Nampak tak? Susah tak bergantung kepada makhluk. Nampak? Derita tak bergantung kepada makhluk. Tetap bergantung kepada Allah, ya. Diabadikan dalam realisasi disebut setiap hari paling minimal 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia panggil tentang situ dalam tauhid, mengikut ulama tauhid, dia panggil ayat ini masuk dalam kumpulan tauhid qasdi wal iradah. Nama tauhid dia masuk dalam tauhid ubudiyah, ya. Dalam kumpulan ubudiyah, ayat ini masuk dalam kumpulan tauhid qasdi wal iradah. Dia punya qasadnya tak lari melainkan Allah saja. Nampak? Apapun qasad dia Allah. Nampak? Ya. Nak cari keredaan Allah, nak cari pengampunan Allah. Nampak dah? Dua perkara, nak cari rahmat Allah. Itu dia. Itu dah. Itu kita nak. Kita redha, kita nak redha Allah. Ya. Kita bersalah, kita lemah, kita hamba, nak cari pengampunan Allah. Kita dalam biasa ditakbir oleh Allah, kita nak cari rahmat Allah. Yang mentakbir kita itulah yang boleh merahmati kita. Nampak tak? Lain daripadanya tidak. Inilah baru kita pegang sungguh pada wujud Allah. Tauhidul wujud kita. Tauhidul wujud, mengasah wujud Allah, wujud nafsiyah Allah. Ini nafsiyah. Nampak? Nanti sampai ke situ. Itu dia punya hikmah. Kita mengaji sikit sampai ke situ, faham tuan-tuan? Ya, baik. Atas pengertian ini telah berkata si abid yang kedua daripada para abid yang 7 daripada Nabi Yunus AS. Ya. Abid yang 7 kepada Nabi Yunus AS. Wahai Yunus, sesungguhnya ada 7 orang abid ni, ya, ahli ibadat. Dan kalau rasul-rasul ni ada 7 orang rasul, ya. 7 orang rasul ni masuk dalam kumpulan abid. Di mana dikategori sebagai abid. Ada 7 orang rasul. Daripada 313 rasul ni, ada 7 orang rasul yang dikategori itu sebagai abid, dipanggil ahli ibadah yang cukup kuat. Bukanlah semua rasul tak kuat, dipanggil lebih daripada lebih. Nampak tak? Dia lebih daripada yang lebih. Contoh macam Nabi Ayub AS, salah seorang pada Nabi Ayub. Nabi Yunus, nampak tak? Ya. Nabi Idris AS, itu masuk dalam antara 7, ya. Nabi Muhammad satulah.
Nabi Muhammad tak kecuali dalam 7 tu Nabi Muhammad ada satu antaranya. Yang 6 tu antaranya Nabi Allah Yunus, Nabi Yahya alaihissalam, nampak? Yahya, Nabi Ayub alaihissalam, ya, ada dia. Dan dia ni adalah di antara abid kita ringkaskan nampak tu lah. Nanti kita tengok dalam bab lain, kita hurai balik tu. Dia cerita Rasul-Rasul ni kita akan nampak cerita tu. Beriman kepada Rasul. Dalam kitab apa nama? Dalam Nurul Zalam, syarah bagi Aqidatul Awam ada sebut. Tuan-tuan boleh baca kitab tu. Baik. Wahai Yunus, sesungguhnya setengah orang suka bersolat, lalu mereka tidak memilih sesuatu yang lain daripada solat, kerana solat ada tiang ibadah yang bolehkan seorang tetap istiqamah melaksanakan ibadah kerana Allah dan benar-benar ikhlas. Tiang sembahyang tu tiang, kena jadi sembahyang tu tiang. Jangan kata sembahyang tu tiang, kena jadikan sembahyang tu tiang, baru dia punya pasak tercekap, tertegak, kuat, boleh tanggung bangunan yang berat. Nampak? Bunga dapurkan saya dengan penghuni dia sekali dia tanggung. Yang penting tu nak tanggung siapa? Penghuni lah. Nak tanggung rumah, pasal nak menyelamatkan penghuni. Jadi tiang tu disebabkan sembahyang tu seperti tiang agama, tiang kerana dia masih kukuh. Jadi kita kena jadikan sembahyang tu benar-benar bersifat tiang. Kukuh maknanya, ya. Dia kena kukuh. Bila ada tiang ni dia kena kukuh, tuan-tuan, ya. Jadi pendek kata, kita kena carilah ilmu nak mengukuhkan solat kita, ya. Ya, boleh faham gitu nah. Maka kita kena tegakkan dia selalu dia duduk tegak, kuat dia, ya. Maka dalam keadaan ini yang pertama sekali, yang ibadah yang bolehkan seorang tetap istiqamah melaksanakan ibadah kerana Allah dan benar-benar ikhlas, merendahkan diri, memohon doa restu kepadanya. Setengahnya pula suka berpuasa, lalu mereka tidak mengutamakan sesuatu yang lain, yang utamakan adalah berpuasa. Setengahnya dia suka bersedekah, lalu mereka tidak mengutamakan sesuatu yang lain. Maknanya dia akan tunggu ibadat-ibadatnya khusus. Wahai Yunus, saya akan menerangkan kepada Tuhan amalan yang merangkumi ketiga-tiga perkara ini. Ni kita ambil tiga-tiga. Jangan sembahyang saja, orang ni tumpuk puasa saja, ya. Orang tumpuk sedekah saja. Kita ambil tiga-tiga sekali. Maka jadilah sepanjang salat Tuhan untuk bersabar menderita kesusahan dan berserah diri kepada perintah Allah Azza wa Jal, dan jadikan puasa Tuhan dengan diam daripada bercakap keberburukan, jadikan sedekah Tuhan dengan menahan diri daripada menyakiti orang lain, kerana sungguhnya Tuhan tidak bersedekah dengan sesuatu yang terlebih utama selain daripada menahan diri daripada menyakiti hati dan mengganggu terhadap orang lain. Yang tu yang penting. Nampak? Macam sembahyang, ya. Yang sembahyang ni kita nak jaga apa? Nak jaga dia punya ruh dia. Ruh solat tu kita nak jaga. Kita hari ni kena jaga ruh kita. Tak jaga ruh kita habis lagi dah. Itu paling penting. Bila kita ruh ni, Imam Ghazali kata apa? Pertama, dia bersalur kepada jantung. Kedua, dia bersalur kepada akal. Ketiga, dia bersalur kepada nafsu. Keempat, dia berseluruh kepada syahwat. Yang kelima, dia berseluruh kepada hawa. Itulah ruh. Kata ruh, ya. Dia kawal semua tu. Cabang daripada ruh itulah keluar. Yang kata akal, dia naik pergi atas. Nampak? Maka kemudian akal tu berada sentiasa di bawah wahyi Allah. Jangan ada wahyi akal. Dia kena ada bawah runtungan akal. Dia kena ada wahyi Allah. Kena tunduk sentiasa kepada wahyi, maka perlu kepada bimbingan Al-Quranul Karim. Nampak tak? Itu akal yang pertama sekali. Kita seringan kepada itu segilah. Jadi maknanya sembahyang kita jaga apa, tuan-tuan? Jaga dia punya ruh. Apa dia ruh tu? Hakikat salat, ya? Ruh salat tu adalah khusyuk. Khusyuk. Tak payah kita terang lagi lah khusyuk tu, banyak kali dah terang lah. Jadi pendek kata, kita nak khusyuk sembahyang ni, tuan-tuan, yang satu kita kena jaga sifat mula kita boleh bersih, yang lain nanti terus ikut. Jangan buat kerja lama sia-sia. Boleh tak? Yang tu lah. Orang khusyuk ni dia tidak akan buat kerja sia-sia. Buat apa? Maksud duduk saja. Yang tu tak apa. Pangah buat apa saja, duduk saja. Tak apa. Sembang-sembang saja. Yang ni tak boleh. Kena buang. Penyakit tu kena buang, tuan-tuan. Kalau boleh buang penyakit tu, baru boleh khusyuk sembahyang. Nampak tak? Dia panggil lara. Yang tu nombor satu dulu. Makan lebih. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan lebih. Jangan lebih. Boleh makanlah, tapi jangan lebih. Yang tu nak kita buat khusyuk. Lebih tu tak boleh khusyuk. Nampak? Tidak. Ya? Tidak sekadar untuk mendapat kekuatan baru. Ya Allah, supaya aku dapat menghidupkan, dapat beribadat kepadamu, antaranya akan aku bangun untuk sembahyang
subuh besok pagi kalau panjang umur. Niat panjang subuh. Itu paling penting awal-awal subuh. Itulah akan membuktikan kesihatan kita yang paling utama sekali. Wallahu a'lam. Sambung. Dari kata musannif, jadikan sembahyang solat Tuhan bersabar menderita kesusahan sampailah kita sedekah pun, sedekah jangan menyakiti orang. Sedekah ni kita sedekah dengan hati yang penuh kasih sayang. Ya, sedekah kena bermotifkan kasih sayang. Berpuasa kita kena melakukan dengan penuh keikhlasan. Nampak tak? Keikhlasan. Puasa ni dengan ikhlas. Sebab kita tak nampak orang puasa tu, kita tak nampak ubah dia ubah. Nampak tak? Kok dia sengaja lah pun nak berjalan nampak. Dengan keadaan tadi ni, awak nampak letih aku puasa. Yang tu tak betul. Betul tak? Nabi Isa pesan kepada umat dia, bila kamu puasa, minyakkanlah rambut-rambut kamu. Nampak tak? Nabi Isa kata, bila kamu puasa, kamu minyakkan rambut-rambut kamu. Nampak? Bagi nampak macam kamu tak puasa. Nampak? Sampai orang yang marah kamu kata pula, ana shaim, aku puasa, tahu tak? Aku cakap kasar kat aku ni. Sampai tahap tu. Pasal apa? Dia tengok kita semua kemah ya. Macam tak puasa tu dia berani bercakap kita dah lama berkali kita nak gaduh kita begini. Kita buat aku puasa tahu tak? Aku cakap dia kurang kat aku ni. Ya enggak? Aku tak tahu aku puasa. Tak. Ini puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan lagi kuat lah. Sama-sama puasa Ramadan lah, tak masalah. Puasa sunat kita nampak beza sikit, bau jauh. Baik, sambung. Dan dia kata musannif, dan tak dapat tidak mengikuti penyakit yang mengganggu ketertaman orang lain, dan tidak tuan berpuasa dengan sesuatu yang lebih suci daripada menahan mulut supaya diam. Berpuasa dan bercakap yang keji, itu paling penting sekali. Mulut tu jangan banyak bercakap, jangan banyak meletiak, jangan banyak mengomel, jangan banyak bersembang, ataupun kita mendengar orang sembang. Sama jugalah. Itu artinya kita jaga puasa. Jangan tahan lidah. Jangan tahan lidah kita paling penting sekali puasa. Dan kita ganti dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Kalau dia panggil puasa itu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, itu di antaranya lah. Maka apabila anda telah mengetahui bahawa segi menjauhi maksiat adalah tanda utama untuk pelihara dan usahakan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya, maka sekiranya semua kedua bahagian ibadat dia berusaha dan menjauhi telah berhasil, anda melaksanakannya dengan membuat ibadat meninggalkan maksiat, maka semuanya urusan anda telah selamat dan beruntung. Dan sekiranya anda tidak sampai melainkan salah satu saja daripada dua bahagian itu, maka hendaklah anda menjadikan diri anda itu berada di pihak menjauhi maksiat, nescaya anda terselamat meskipun anda tidak beruntung. Nampak tak ya? Kalau kita agak tak jaga lidah, contohlah, tak dijaga marah tak dijaga, lidah tak boleh kontrol, nampak tak? Kita cuba menjauhi akan maksiat, antaranya kemalasan dalam beramal ibadat. Yang tu lah maksiat paling bahaya sekali, malas, segan. Aku malas nampak. Ini paling sekali yang menyebabkan hati kita akan mula menjadi lemah, kekuatan kita akan hilang, dan matlamat kita tidak akan tercapai. Na'udzubillah. Dan jika tidak anda menjauhi maksiat walaupun berusaha melaksanakan ibadat, nescaya anda akan rugi semua bahagian. Yang tu yang paling lain sekali ya. Boleh. Kerana tidak gunanya berdiri malam beribadat berpenat diri kerana kemudian anda merosakkan satu kemahuan niat buruk seperti riak. Bangun malam, puasa siang hari, sedekah sunat banyak, masuk riak habis, semua batal, semua gagal. Ya, sikit saja riak masuk sikit, habis semua amalan-amalan kita buat tadi semua tak elok. Nampak tu dah nak pergi sembahyang Jumaat, nampak dah. Tu lah, aku nak kena pakai sorban ni. Tidak. Kalau tak pakai sorban, orang kata pula aku tu lah, dia bisa pakai sorban lah kata. Dia bisa pakai sorban pergi sembahyang Jumaat. Ada orang pergi Jumaat pakai sorban, rela tak pakai, ada. Ya. Tapi dia kata pula hari Jumaat pakai sorban. Tentu satu hari kain sorban tak ada, kotor kan begitu ini, tak payah pakai kot. Nampak tak? Mula je baik. Masa tu akan timbul lah, aku tak pakai ni, orang kata pula selalu duk pakai orang kata. Yang tu tak boleh. Nampak tak? Tak ada sorban sudah lah, pergilah pakai kepiah sudah. Dia kata tu selalu disebut orang, nanti orang kata apa, masuk orang kata tu dia riak. Nampak? Dengan kerana tu saja habis, gagal, batal dia punya pahala semua. Sikit nampak? Dahsyat semua.
Kena pakai juga. Kok mana pun cari kain juga dah. Ulu lilit juga boleh jadi. Kalau kau tak pakai, dia orang kata apa? Nampak tak? Nanti orang kata, tu bahasa tu tak boleh. Masuk sikit. Benda ni yang kata pasal apa nanti orang kata, jadilah riak. Kita pakai serban tu jadi riak, bukan kerana Allah. Nampak tak? Habis. Jadi selama ni kita pakai serban tu tak ada nilai. Itu yang kita kosong. Dia nak jaga vaksin. Niat maksiat batin hati itu kena jaga tadilah ya. Maka kita kena ingat tadi. Dan semuanya kami telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau telah ditanya, apa pendapat tuan tentang dua lelaki? Seorang banyak kebaikan tapi banyak pula kejahatan. Seorang lagi sedikit kebaikan, sedikit pula kejahatan. Jawab, aku tidak menyamar sedikit pun tentang keselamatan dua lelaki. Dua-dua tak selamat. Habis. Ada seorang banyak dia punya kebaikan, banyak pula kejahatan. Seorang lagi sedikit kebaikan, sedikit. Sama lah dua-dua. Nampak? Tinggal seorang naik kereta kecil, seorang naik kereta besar. Itu je lah. Dua-dua naik kereta. Faham kan? Habis kan? Itu dia tanya Allah tadi. Ini kita ambil faham. InsyaAllah kita akan sambung lah ya. Dan semuanya kami telah riwayat daripada Ibnu Abbas. Ini kita ambil hadis ni lah. Sambung pada seri kuliah kita akan datang insyaAllah bulan depan ya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.